Hello, what's up guys? Kita bertemu lagi dalam podcast Limpas Sikijap. Tapi sebelum itu, Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam PKK Cemerlang. Okey, anda masih lagi bersama saya, Mr. Zik, selaku host bagi podcast ini. Dan pada hari ini kita sangat bertuah kerana kita didatangi oleh satu figura yang istimewa yang datangnya daripada Politeknik Kota Kinabalu, iaitu Teknologis Abdul Razak bin Muhammad Daim selaku Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Kota Kinabalu. Selamat datang Tuan Abdul Razak. Ya, Azik. Okey, sihat Alhamdulillah. Alhamdulillah, Terima syukur sihat. Terima kasih kerana sudi hadir ke podcast Limpas Sekejap. Ini pun mungkin merupakan episod yang ke-5 ke-6 sudah. Okey, sekali lagi terima kasih Tuan kerana sudi hadir. Sama-sama. Okey, Tuan, sebelum kita pergi ke episod kita dengan tajuk Politeknik Kota Kinabalu itu sendiri, boleh tak Tuan memperkenalkan diri terlebih dahulu? Ya. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat petang. Terima kasih Saudara Azik Ismail selaku kita punya pengacara Limpas Sekejap. Limpas Sekejap. Untuk podcast Politeknik Kota Kinabalu. Alhamdulillah, saya Teknologis Abdul Razak bin Muhammad Daim selaku Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Kota Kinabalu yang telah berkhidmat baru sekejap. Baru sekejap. Baru sekejap. Sekejap tu berapa Tuan? Ya, baru sekejap. 1 hari bulan 8 ni masuk tahun yang ke-27 lah. 27 tahun. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih sihat Ya. syukur. So sepanjang saya berkhidmat banyak kenangan dan sebagainya. Kalau kita kira kita punya alumni pun insyaallah bulan 9 ni kita akan convocation telah melebihi 30,000 alumni. 30,000 30,000 alhamdulillah. Satu angka yang sangat baik Kita punya graduan ni sudah boleh dikatakan sudah merata di seluruh dunia. Ya, betul. Ada yang di Korea, ada yang di Qatar, ada yang di utara dunia, selatan dunia, semua ada. Semua ada. Ya, alhamdulillah. Satu negara semua ada. Okey Tuan. Bila dengar tadi angka 27 tahun tu, saya yakin Tuan mempunyai banyak pengalaman mungkin di mana-mana Tuan berada tu. Mungkin boleh Tuan ceritakan sedikit pengalaman Tuan sepanjang di Polisisi itu sendiri. Ya. Okey, makasih Azik. Ini cerita lah. Mungkin akan menjadi motivasi kepada yang mendengar, yang melihat siaran ini. Sebenarnya atas kemohonan kita sendiri. Di mana kita berada dan kita sentiasa menambah nilai dalam diri mengikut perkembangan semasa. Jangan membuang masa dan tenaga yang tidak berfaedah. Ya, betul. Maksudnya kena menambah nilai tambah kompetensi, bagian kemahiran soft skill. Kemudian kemahiran kompetensi mengikut bidang masing-masing. Kalau awam mungkin dia perlu ada nilai tambah mengenai AutoCAD label. Kalau macam electrical mungkin ada wiring dan sebagainya lah. Chargeman semua tu kan? Kalau perdagangan mungkin ada accounting punya certificate dan sebagainya. Yang pengalaman saya berkhidmat di Politeknik ini, kita bermula daripada menumpang di Sekolah Menengah Teknik Likas pada tahun 96, 1 Mac 96. 1 Mac 96. Ya, itu tarikh keramat lah. Yang masa itu kita panggil bukan pengarah, pengetua. Pengetua pengetua. Macam sekolah punya macam ni jugalah. Sekolah punya ni. Yang first dulu pengetua kita yang sekarang masih ada lagi, insyaallah. Masih sehat. Kita punya Dato' Teknologis Dato' Muklis Jafar lah. Itu pengetua yang pertama lah. Pengetua yang pertama pada tahun 96. Dan untuk pengetahuan semua, sebenarnya saya pun adalah alumni Politeknik. Alumni Politeknik Kuching. Masa itu kalau di Sabah ni, anak-anak Sabah ni kalau mau menyambung Politeknik punya certificate diploma,
kita kena terbang, Keluar dari terbang negeri lah. keluar dari negeri, Okay. naik belon, Bahasa belon lah orang panggil belon, kan. kalau orang Sarawak panggil belon, Ah, sama ada ke Politeknik Kuching, Matang, yang di Matang lah, daerah Matang, Daerah Matang. ataupun ke Semenanjung. Dan saya punya kronologi akademik saya memang sangat panjang. Okay. Dan mungkinlah, mungkin itulah salah satu faktor yang saya diangkat ataupun dilantik, dibagi amanah ataupun dibagi tanggung jawab untuk menjawat jawatan timbalan pengarah akademik. Sebab saya sendiri pun alumni Politeknik, saya bermula daripada sijil. Daripada sijil tuan Daripada sijil, kemudian sambung diploma, sambung sarjana muda dan seterusnya sarjana lah. Setingkat sarjana. So kalau mau tengok hasil, orang cakap sebenarnya benda ni dia subjektif tau. Ya, okey. Sangat-sangat subjektif. Yang penting dalam diri kita tu ada kemauan yang sangat besar, yang mengubah diri kita ni supaya ada nilai tambah. Ya, karena ikut peredaran zaman dan sebagainya. Janji ada usaha, insyaAllah lah kan. InsyaAllah. Dan Tibet ini sekarang bukan lagi pilihan kedua, disebabkan kita punya persekitaran ini, peluang pekerjaan ini lebih kepada Tibet. Lebih kepada Tibet di mana-mana pun. Kalau kita lihat peluang pekerjaan mengenai Tibet ini, bukan Tibet ini sendiri, bukan hanya kita bekerja dengan industri majikan. Sebenarnya kita punya alumni ini pun sebenarnya ramai dah jutawan. Ada yang mencipta peluang pekerjaan kan? Mencipta peluang pekerjaan. Dia boleh bekerja sendiri kan? Tidak semestinya dia bekerja dengan orang lain. Tapi sebenarnya itu juga yang kita mahukan kan juga tuan. Ya, betul. Dia membuka peluang pekerjaan itu kepada orang lain juga. Ya, betul. Kepada junior-junior mungkin kan, ataupun lepasan-lepasan politeknik lah yang baru keluar. Okey tuan. Sebagai orang yang dah cukup lama lah di PKK mungkin tuan boleh ceritakan institusi PKK itu sendiri. Mungkin dari sudut berapa jabatan yang ada, berapa unit-unit yang terlibat, dan mungkin program yang ada di PKK. Okey, untuk sedia maklum, PKK ini pun sudah lama diwujudkan. Kalau jabatan induk, kita ada 5 jabatan lah. 5, okey. 5 jabatan induk, kita ada yang pertama Jabatan Kejuruteraan Awam. Dalam Jabatan Kejuruteraan Awam, kita menawarkan 3 diploma. Satu diploma kejuruteraan awam, satu lagi diploma teknologi berasaskan kayu. Kayu ya, dibikin. Kemudian yang ketiga diploma ukur bahan. Ukur bahan. Dan itu untuk Jabatan Kejuruteraan Awam. Untuk Jabatan Kejuruteraan Elektrik kita pun ada 3 program. Diploma Kejuruteraan Elektrik Elektronik, kita ada diploma Kejuruteraan Komputer, dan kita ada diploma Kejuruteraan Komunikasi. Okey. 3 program juga 3 program. Dan diikuti diploma untuk Jabatan Kejuruteraan Mekanikal. Kita ada diploma Kejuruteraan Mekanikal Arm. Kita ada diploma Kejuruteraan Mekanikal pembuatan. Manufacturing. Dan yang terakhir diploma kejuruteraan mekatronik lah. Mekatronik So lengkap lah lengkap untuk kejuruteraan ni. Dan bila kita beralih kepada non engineering, kita ada 2 jabatan besar. Kita ada jabatan perdagangan yang ada diploma akauntasi, ada diploma pemasaran. Dan yang terakhir, yang terbaru lah, bukan terbaru juga, antara termudah lah tu. Antara yang termudah, diploma logistik dan rantaian bakalan, DLS. Dan yang terakhir, jabatan pelancongan dan hospitality. Jabatan ini pun ada 3 program. Yang pertama diploma pengurusan perhotelan. Kemudian ada diploma pengurusan resort. Yang spesial kita ada yang spesial ada spesial KOK. Ini KOK ini peringkat sijil untuk pelajar-pelajar yang istimewa lah. Khasnya kepada pekak dan bisu. Pekak dan bisu Pekak dan bisu, dan alhamdulillah sambutan program ini agak memberangsangkan,
Sebenarnya program ini adalah salah satu CSR CSR. CSR Okey. daripada JPPKK lah, Mhm. Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti lah. Dan di Sabah ini hanya Politeknik Kota Kinabalu lah yang menawarkan Untuk KOK itu? KOK ini. Oh, okey okey, menarik. Jadinya untuk kehadapannya, kalau kita melihat perkembangan politeknik yang agak memerangsangkan, lebih-lebih lagi di Sabah ini, Ya. kita sebenarnya tak cukup. Permintaan Tibet punya alumni ini agak-agak memerangsangkan. Tinggal anak-anak ini hanya untuk menambah nilai, Ya. menambah nilai maksudnya kompetensi, nilai-nilai soft skill. Soft skill. Itu yang perlu kita terapkan daripada semasa ke semasa. Ya. Saya selaku timbalan pengarah akademik, perkara ini memang kita telah terapkan di dalam setiap program. Setiap program, ya. Bukan saja kemahiran soft skill, kemahiran IoT pun kita serapkan dalam kita punya kurikulum. Dan yang paling penting adalah nilai-nilai dalam kemahiran keusahawanan. Keusahawanan, ya. Di samping yang kerohanian pun kita kena perlukan. Kena balance lah tuan. Kena balance. Kena balance, okey. Dan kalau ini cakap seluruh dunia punya suara. Nilai-nilai SDG pun kita kena terapkan di dalam. Oh, okey. Sustainable Development Goal. Ya. Kita ada 17 KPI. 17 KPI. Antara satunya ialah untuk bila kita membuat satu inovasi, kita kena memikirkan yang produk kita hasilkan tu ada nilai mesra alam. Okay. Maknanya produk boleh di-recycle semula dan menjaga sebagainya. environment lah kan? Ya, menjaga environment kita. Okey. Okey tuan. Memandangkan kita akan ada pelajar bakal baru masuk nanti. Sesi 1 2025, 2026 kan? Ya. Mungkin tuan boleh kongsikan anggaran berapa ramai pelajar yang akan masuk ke PKK nanti? Ya. Okey, makasih Aziz. Mengikut data yang terkini, kita telah menawarkan melebihi daripada norma. Oh. Norma kita hanya 805 orang. Oh, sebenarnya norma kita 805 orang saja. Tapi kita telah menawarkan sehingga 1098 orang. 1098 orang, lebih kurang 200 lebih lah. 200 lebihan Dan sekarang ini pun menghampiri 500 orang dalam masa yang baru beberapa hari ini. Dan kebiasaannya untuk sisi perdana ni memang akan lebih lah, akan lebih daripada 1000 orang dan pelbagai program. Pelbagai program yang akan dipenuhi lah oleh anak-anak Sabah ni. Dan saya sendiri pun minggu lepas bersama kita punya YBTM telah menyantuni anak-anak ni yang telah ditawarkan. Kita telah menyerahkan sedikit bantuan daripada KPT sendiri. Dan mereka ni telah yang dapat ni pun alhamdulillah telah ditawarkan beasiswa. Oh, beasiswa. Pool beasiswa penuh dari Jabatan Perkhidmatan Awam. Oh, dari JPA. Ya, dari bernilai, saya pun sebenarnya agak terkejut. Nilai itu agak besar lah. 4,800. 4,800 tu untuk sepanjang satu semester. Satu semester. Oh, okey. Rezeki lah tuan bagi dia kan. Ini memang kita pilih secara teliti yang mendapat ini daripada KPT yang memang B40 lah. Datang daripada keluarga B40 dan pelajar yang cemerlang lah. Ya, pelajar cemerlang yang memang B40 dan saya ikut sendiri menyerahkan memang agak ialah B40 kita tahulah keadaan ekonomi rumah alam sekitar dan sebagainya persekitaran gitu. Memang tahu yang anak-anak ni keluarga mereka adalah B40. Ya. So yang lain itu mungkin tawaran beasiswa juga akan ditawarkan karena memohon dan di PTPTN juga lah salah satu sumber pinjaman kepada anak-anak ni dan PKK bersedia bersedia dari segi persiapan dan sebagainya, peralatan PDP, asrama. Kita memang tidak sabar-sabar untuk menunggu anak-anak ini untuk masuk. Nantikan kedatangan dorang lah.
menantikan kedatangan mereka ke sini, dan kita mau mereka datang ke sini dalam keadaan yang bersedia, seronok, Ya. tidak mau stres. Kita memang belajar tapi kita seimbangkan. Ya, betul. Kita seimbangkan anak ini dengan aktiviti yang menambah nilai kepada mereka lah. Yalah, sebab kita pun di PKK, so menjadi peranan PKK lah untuk memastikan bakal graduan kita ni lah graduan yang berkualiti lah kan tuan? Ya. Betul lah? Hmm. Okey tuan. Hmm. So lebih kurang tadi anggaran untuk sesi perdana ni lebih kurang 1,000 orang lah kan? Ya, lebih kurang 1,000 1098 orang yang telah kita tawarkan. Oh, ditawarkan. Ya. Okey tuan. So kebiasaannya pelajar-pelajar ini diorang ni datang daripada mana tuan? Mungkin daripada lepasan SPM ke, lepasan STPM ke? Mungkin boleh tuan huraikan? Kalau mengikut data kita yang majoritinya dari SPM lah. Dari SPM, okey. Daripada sekolah-sekolah menengah di sekitar Sabah ni. Dan ada juga yang daripada STPM dan ada juga daripada college community. Ada juga. Yang anak-anak ni telah menghabiskan peringkat sijil dan menyambung ke politeknik untuk ambil diploma. Ambil diploma. Dan ada juga pelajar yang data yang kita peroleh daripada IKM, ILP mau menyambung diploma di sini. Ini menunjukkan program diploma kita ni satu program yang diminati ramai. Ya. Okey, betul. Yang sudah terbukti pasarannya, kebolehannya yang sudah diiktiraf oleh industri. Ya. Dan boleh saya cakap nanti kita convocation ni insyaallah 3 dan 4 bulan 9 ni alumni kita melebihi 30,000. 30,000 sudah. 30,000, dan bila saya bercerita berjalan-jalan di mana-mana, naik kapal terbang, kadang-kadang jumpa Mana-mana staff ke apa. Mana-mana kadang-kadang kita alumni ni yang menegur, kita tak kenal dah. Oh, okey, faham. Jadi itu menunjukkan yang pelajar kita ni sudah berselerakan di serata dunia. Ya. Ada yang saya dikabarkan ada yang sudah kerja di Qatar. Oh, ada Ya, bagian operation kilang memproses minyak pelincir seluruh dunia. Dan gaji mereka dalam US dollar lah. Ya. Dalam So kalau US dollar ni kita consider tinggi lah tuan kan? Kalau ditukar ke duit Malaysia melebihi daripada 25K lah sebulan. Alhamdulillah. Ada yang kita ke Korea pun ada pelajar kita sudah bekerja sistem LRT gateway di Korea, di Singapura, di Australia. So maksudnya graduan politeknik itu sendiri memang telah Ya. tersebar luas lah ni. Ya. Telah bekerja di mana-mana negara di dunia lah kan. Okey tuan, tadi saya dengar tadi ada juga pelajar kita yang datang daripada Sabah semua kan. Ada tak pelajar kita yang mungkin dia datang daripada luar Sabah? Ada, ikut data kita memang ada. Memang ada tapi persen dia rendah lah. Ada kadang-kadang anak-anak kita yang di Semenanjung, dia melihat dia sendiri volunteer mau datang ke Sabah. Dia mau mencuba berdikari. Dia nak merantau kan? Merantau dan cuba menjiwai, mendalami kan budaya di Sabah. Ya, betul. Adakah yang apa yang dia dengar sebelum ni betulkah? Dan kita di Sabah terbuka, kita menerima, dan bila dorang masuk ke sini dorang enjoy. Ya, betul saya setuju. Dia dapat bergaul dengan berbagai kaum Ya. kan di Sabah ni ada 38 etnik. 38 etnik. Ya. So maksudnya itulah menunjukkan keharmonian sebenarnya di negeri Sabah kan? Ya. So kita welcoming student-student daripada luar Sabah dan datang belajar di sini dan sama-samalah menikmati budaya, proses pembelajaran khususnya di PKK lah. Ya. Okey tuan, terima kasih atas info tersebut. Kita akan tanya lagi banyak soalan kepada Teknologis Abdul Razak. Tetapi sebelum itu, kita akan berhenti rehat dulu dan kita akan kembali lagi selepas ini. Okay, hello guys. Kita kembali lagi di dalam podcast Limpas Sekejap. Dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita iaitu Teknologis Abdul Razak, Timbalan Pengarah Akademik Politeknik Kota Kinabalu. So tuan masih okey lagi? Alhamdulillah masih bersemangat Ya. Nampak tadi penerangan yang diberikan oleh
teknologi Abdul Razak sangat-sangat menarik, sangat-sangat padat isinya. Okey tuan, soalan yang seterusnya. Uh, apakah keistimewaan institusi TVET itu, Polisisi? Apa keistimewaan Polisisi itu? Ya. Yang tuan nampak lah. Okey, keistimewaan Polisisi ini, kita ni hands on, kerja kita punya teori dengan praktikal ni 50-50. Dan selain itu, bila kita membuat case study projek pelajar pun lebih kepada projek yang yang boleh diaplikasikan. Okey, faham. Kita kalau mengikut kita punya syllabus curriculum pun untuk projek Body of Knowledge Project ini adalah hasil gabungan beberapa kursus. Dan alhamdulillah hasil daripada Body of Knowledge untuk beberapa kursus ini menghasilkan satu projek yang berimpak kepada masyarakat industri. Contohnya saya bagi. Tahun lepas kita telah membuat program CSR akademik perdana. Okey. Kita cuba menyelami, memahami apakah permasalahan penduduk sesuatu tempat. Dan kita bawa tim kita ni masuk ke kampung dan cuba membantu menyelesaikan masalah mereka berdasarkan kepakaran yang kita ada. Yang CSR perdana tu di mana tuan sebelum dibuat? Ya, yang pertama yang kita buat di Kampung Lukup Kiulu lah. Di Kiulu. Di Kiulu. Ini contoh, saya bagi satu contoh lah. Bila kita masuk, kita tanya apakah yang boleh Politeknik bantu. Permulaan tak nampak. Tapi bila kita lihat, okey, ini kepakaran ini kami ada. Contohnya macam kerap tangan. Ya, kerap tangan. Biasa penduduk di kampung akan menghasilkan kerap tangan untuk pendapatan tambahan. Pendapatan tambahan kan. Disebabkan Sabah ni SMJ ni kita adalah industri yang paling tinggi adalah pelancongan. Jadi bila kita cuba menyiwai yang kerap tangan ini, rupa-rupanya ada kerap tangan itu yang memerlukan nilai tambah dari segi finishing. Dia punya gelang, rantai, manik dan sebagainya itu. Dan kita telah mensyorkan, kita buat satu mesin coating mesin. Untuk secara teknikalnya untuk meningkatkan kualiti finishing produk itulah. Supaya dia lebih berkualiti lah. Lebih berkualiti, dia punya, bila kita lihat dia lebih bersinar dan sebagainya. So barulah boleh dia dikomersialkan kan? Ya, betul. Sebab di Kiulu itu sendiri adalah pusat pelancongan yang sangat sekejap saja daripada Bandar Kota Kinabalu 30 minit kita boleh sampai. Boleh sampai Kiulu. Ya, jadi kita buat mesin coating mesin itu dengan kepakaran pensarah yang kita ada, dan kita tidak lupa kita kena bawa sekali dengan anak-anak nih, pelajar-pelajar. Supaya dorang boleh mengaplikasikan teori yang dorang belajar itu terus kepada aplikasi. Jadi kita bagi dia peluang jugalah kan, merasai pengalaman tu dan juga memberikan hikmat CSR lah di luar kan, di komuniti lah khususnya. Okey tuan, bila kita cerita tentang para pelajar kita ni kan, dorang ni akan ambil diploma dan sebagainya ni, ke manakah laluan pelajar-pelajar kita ni selepas dorang bergraduasi daripada politeknik? Okey, kalau mengikut data kita tahun lepas kita punya kebolehpasaran agak tinggi. Alhamdulillah, terima kasih warga PKK yang sentiasa cemerlang. Kita punya estate pun memang PKK cemerlang. Betul. 98.7%. 98. Kita punya kebolehpasaran memang agak tinggi lah. Dan mengikut data yang saya telah baca, hanya 7-8% yang sambung belajar. 7-8%. Yang selebihnya tu memang bekerja
Okey. Sama ada dia bekerja dengan serikat ataupun dia bekerja sendirilah. Bekerja sendirilah. Dia menubuhkan serikat menjadi usahawan. Sebab dalam sebelum anak-anak ini tamat pengajian pun kita ada menerapkan kursus keusahawanan. Ya, kursus keusahawanan. Sebagai persediaan lah bagi mereka kan. Tapi saya sangat bangga. Saya telah 27 tahun berkhidmat. Sebelum ini saya ketua jabatan mekanikal. Sebelum itu ketua program di mekanikal Pansarah. Dan di jabatan mekanikal itu sendiri ada 4 orang. 4 orang bekas pelajar saya jadi pensarah lah. Sekarang nih? Alhamdulillah. Oh, memang alumni PKK lah? Memang alumni PKK. Okay. So, anak-anak yang di luar sana yang melihat, mendengar program ini. Program ini, okay. Jangan rasa kecewa masuk ke politeknik ini. Sebenarnya politeknik ini, kita aliran TVET ini sangat-sangat bukan lagi pilihan kedua, pilihan pertama. Pilihan pertama. Yang penting kita kena istiqamah. Bila kita masuk, kita kena istiqamah. Walaupun kita bermula daripada diploma, jangan cakap kita punya kejayaan itu akan terhalang ke hadapan. Ya. Tidak. Sentiasa ada ruang. Sentiasa ada ruang, ada peluang daripada diri kita sebenarnya. Ya, betul. Kalau hanya sekadar diploma, tapi ada yang kawan-kawan saya, dia hanya diploma. Tapi bila kerja di industri, gaji dia pun lebih tinggi daripada yang ada degree. Degree, ya betul. Sebab dia pengalaman. Ya. Ada alumni kita di KKIP itu, dia hanya diploma, tapi jawatan dia sekarang ialah General Manager satu kilang production. Oh, General Manager sudah. Ya, alhamdulillah. Dan itulah bila kita dalam TVET ini, politeknik sendiri sebenarnya kita tidak kuat sebenarnya. Tapi kekuatan kita adalah kita punya kolaborasi dengan industri. Kita punya kolaborasi dengan universiti, kita kolaborasi dengan NGO dan sebagainya. Itu yang menjadikan kita kuat. Ya, betul. Kemudian yang keduanya, kenapa diploma kita ni dipercayai ramai? Disebabkan saya sendiri alumni, kita sentiasa ada buat CQI. CQI. Okay. Maknanya CQI ini Continuous Development CQI, Continuous Quality Improvement. Dan sentiasa kita update daripada semasa ke semasa. Dan bila kita buat improvement CQI ini, kita diktirap oleh akreditasi. Akreditasi, ya betul. Kalau engineering yang kita ada 7 kursus, 7 diploma di PKK ini, untuk kejuruteraan itu diiktiraf oleh ETSC. ETSC, ITEC lah dipanggil kan? ITEC, ya. Kemudian yang bukan kejuruteraan itu, contohnya yang khas diploma ukur bahan diakreditasi oleh RISM. Okay. Kemudian yang lain itu teknologi oleh MBOT ataupun MQA lah. Dan ini saya nak bagi tahu kenapa kita diiktiraf, kerana semua modul kualiti itu kita penuhi. Maknanya kita diiktiraf oleh badan-badan pengiktirapan di Malaysia. Maksudnya program pengajian kita ni memang sangat berkualiti dan ikut dia patuh kepada standardnya lah kan? Ya. Itu yang bila kita diiktiraf anak-anak ini ada diploma ini, industri percaya. Kemudian anak-anak ini kalau sambung belajar ke universiti, mereka ini akan dapat transfer kredit. Dan jangan risaulah anak-anak ini peluang yang ada untuk TVET. Yang penting minat kita tuh. Ya, betul. Minat kita tuh kita kena dalami dan kita sentiasa menambah nilai dalam minat kita tuh supaya nanti di ujungnya nanti dengan kompetensi yang kita ada, sertifikat yang kita ada, kita mendapat satu di ujungnya mau mendapat satu gaji yang tinggi lah. Satu gaji yang puas tinggi. bagi kita lah. Contohnya kalau kejuruteraan mekanikal, kita hanya diploma kan. Mungkin kita boleh tambah nilai, ambil sijil kompetensi welding, kompetensi boiler ataupun dan sebagainya lah. Itu adalah menjadi nilai tambah kepada diploma yang kita ada. Dan yang lain itu
komunikasi soft skill itu boleh kita serap, Boleh kita belajar daripada masa belajar ke semasa kan. semasa ke semasa di samping nilai-nilai kerohanian lah, Ya, betul-betul. supaya seimbang. Ya. Ah. Okey, saya setuju. Okey, kepada para penonton di luar sana, so jangan ragu-ragu, anda boleh memilih Polis Sisi kan sebagai destinasi untuk menyambung pengajian anda. Seperti yang telah dimaklumkan oleh kita punya Tuan TPA tadi, kita punya program pengajian ni semuanya mendapat akreditasi. Betul, tak kisah daripada MQA, daripada ETAC, daripada MBOT dan sebagainya lah. So jangan ragu, insya-Allah anda boleh belajar di tempat yang terbaik hanya di Polis Sisi. Okey tuan, mungkin ini adalah soalan yang terakhir lah. Ya. Soalan terakhir. Okay, apakah harapan tuan? Apakah harapan tuan untuk pelajar-pelajar baru yang akan menyambung pengajian di Politeknik Kota Kinabalu nanti? Ya. Okey, harapan saya sangat tinggi. Okay. Mudah-mudahan anak-anak ini akan datang ke sini dengan hati yang terbuka. Jangan lagi dipikir yang lepas-lepas. Bila masuk ke Politeknik, kita hanya satu tujuan, karena fokus dalam bidang kita dan belajar bersungguh-sungguh, tapi tidak mau stres. Ya. Kita mau anak-anak Enjoy belajar. Ya. Wujudkan satu kolaborasi yang harmoni, dengan pentadbiran, cara berkomunikasi, wujudkan satu aktiviti yang membawa nilai tambah kepada diri pelajar itu sendiri. Kalau ikut harapan saya mau anak-anak ni semuanya okey. Maknanya diploma dia pointer bagus. Bagus, ya. Kemudian dia ada 1-2 sijil kompetensi. Betul. Dia ada sijil-sijil co-curriculum. Penglibatan kan? Yang seimbang ya. dari segi kerohanian dan sebagainya, keusahawanan, kompetisi mengikut bidang masing-masing. Dan benda ni dilakukan, kolaborasi ini diwujudkan dalam keadaan yang harmoni. Ya. Harmoni. Kita boleh menyesuaikan diri dengan keadaan di mana kita berada. Tapi di ujungnya nanti dalam masa 2,5 tahun di Politeknik. Di Politeknik dan 6 bulan praktikal tu, Ya. di ujungnya nanti kamu ada package ni. Ya. Lengkap. Itulah hasil akhir lah. Hasil finishing. Finishing. produk. Itu yang kita maukan sebenarnya. Ya. Dan cuba mendalami, menjiwai body of knowledge sesuatu program itu dengan sebaik mungkin. Ya, betul. Dan bila kita ada knowledge ini, Malaysia punya konsep, macam mana kamu expert pun, tapi kalau tidak sertifikat, kita tidak diiktiraf. Ya. So sertifikat itu sebagai satu bukti lah kan? Bukti, ya, betul. Okay. Jadi itulah harapan saya. Yang mendengar, yang menonton rancangan ini, jangan lagi berpaling arah. Teruskan mencapai cita-cita yang telah tersemat di hati untuk terus menuju kejayaan. Ya, betul. InsyaAllah. Dan yang paling penting juga sebenarnya, di mana kita berada pun, karena jaga hubungan kita yang pertama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, betul. Yang kedua, kadang-kadang kemenjadian anak-anak ini adalah hasil daripada kita hormat ibu bapa kita, kita hormat kepada orang yang telah membantu kita, pensarah-pensarah dan kaki tangan yang menjadikan kita satu insan yang berilmu, tetapi dalam masa yang sama mempunyai nilai-nilai kemanusiaan yang tinggi. Yang tinggi, ya. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Adab tu juga tuan, ya, salah adab, satu, kan? Ya, betul. Ya. Saya percaya kalau anak-anak ini berada di ledasan yang betul, insyaAllah yang kedepannya akan dipermudahkan lah. InsyaAllah. Baik, insyaAllah. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Teknologis Abdul Razak di atas penerangan ataupun isi-isi yang telah dikupaskan sangat baik pada hari ini. Dan insyaAllah kepada para pelajar yang akan mendaftar di Politeknik Kota Kinabalu pada akhir Julai kan? Pada akhir Julai nanti, tak lambat lagi kalau saya ucapkan selamat datang ke Politeknik Kota Kinabalu. Semoga impian anda menjadi kenyataan dan kami di warga Politeknik Kota Kinabalu sangat-sangat mengalukan kedatangan anda dan berharap anda akan beroleh kejayaan lah, memperoleh diploma sehingga ke akhirnya. Okey, insyaAllah terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Teknologi Abdul Razak di atas kesudian hadir ke
podcast Limpas Sekejap, dan kita akan berjumpa lagi di episod yang seterusnya. So thank you. Assalamualaikum, salam sejahtera dan berjumpa lagi. Jumpa lagi.